Okay? Itu syarat yang pertama. Dia mesti solat Zuhur dulu baru Asar, Maghrib dulu baru Isyak. Katalah dia sembahyang Maghrib, lepas tengah-tengah dia sembahyang Maghrib, habis waktu Maghrib, masuk Isyak. Maka Isyak tadi dia tak jadi jamaah. Dia jadi Maghrib, Isyak tu jadi tunai lah. Maghrib tu sah. Kata dia sembahyang Maghrib, tengah-tengah dia sembahyang Maghrib tu masuk Isyak. Bukan jamaah lagi lah. Jamaah ni sembahyang Isyak dalam Maghrib. Bila dah macam tu, Maghrib dia sah, Isyak dia tak jadi jamaah. Tapi sembahyang tu tak kena sembahyang Isyak, tak jadi jamaah. Gitu je. Okey? Syarat yang kedua, asal pakat-pakat call ni putus lah tu. Okey, seterusnya, syarat yang kedua, diniat jamak di dalam sembahyang yang pertama. Ini syarat yang kedua. Syarat kedua, dia niat jamak tadi dalam sembahyang yang pertama, iaitu Zuhur atau Maghrib, jikalau serta dengan salam yang pertama sekalipun. Macam mana ni? Ni syarat yang kedua. Syarat kedua, nak buat jamak takdim, dia niat dia tu dalam solat yang pertama, bukan semesti dalam takbir. Dalam takbir tu niat sembahyang, sahaja aku sembahyang fardu Zuhur, itu memang mana-mana pun, jamak ke apa ke benda, sembahyang kat mana-mana sekalipun, itu memang kena ada lah. Soalannya, nak niat jamak tu, nak niat jamak takdim tu masa bila? Masa dalam solat yang pertama tu. Tengok tu, diniat jamak itu di dalam sembahyang yang pertama, dalam sembahyang yang pertama, iaitu Zuhur, sembahyang Zuhur atau Maghrib. Kalau Zuhur dengan Asar, Zuhur lah. Kalau Maghrib dengan Isyak, Maghrib. Dia bukan mesti dalam takbir. Jadi contohnya kalau dia takbir Allahu Akbar, lepas tu dia tak niat jamak pun, dia niat saja aku solat fardu Maghrib contoh, tu aja. Lepas tu baca Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud. Masa dalam sujud tu jamak takdim, niat kat situ. Boleh? Boleh. Sebab dia boleh niat dalam sembahyang yang pertama. Tak kisahlah dalam takbir boleh, tengah-tengah tu boleh, rakaat pertama, rakaat kedua boleh. Ataupun dia kata kat sini, jikalau serta dengan salam yang pertama sekalipun, sekaligus dengan salam. Dia jangan sampai mim je. Assalamualaikum kan, jangan sampai mim. Assalamu, jamak takdim dalam hati tu. Boleh, boleh lagi. Tapi assalamualaikum jamak takdim tak boleh lah, sebab dah keluar sembahyang. Berserta dengan salam sekalipun. Jadi jamak takdim tu, nak niat jamak tadi tu, boleh daripada dalam takbir, takbiratul ihram sehingga salam. Mana-mana boleh. Cuma biasa kita dalam takbir sekaligus lah, senang. Nanti nak niat rukuk masuk sujud, nak niat terlupa pula niat, kan satu cerita kan. Satu hal pula, jadi niat Allah, jadi panjang lah balik. Dah qasak ta'arud ta'yin pun dah panjang dah. Allahu Akbar, tambah lagi lah Allah. Habis nyawa. Jadi dia niat dalam takbir, bagus lah. Bukan tak bagus, bagus. Cuma bukan wajib di situ. Tapi sahaja aku sembahyang fardu Maghrib, qasak ta'arud ta'yin, itu mesti dalam takbir. Luar takbir tak boleh. Allahu Akbar, sahaja aku sembahyang, segitu je. Lepas tu bab fardu Maghrib, memang tak sah lah, tak boleh. Sahaja aku sembahyang fardu Maghrib, usalli fardal maghribi, mesti dalam takbir. Tapi jamak takdim boleh mana-mana sehingga salam. Ada satu lagi, niat makmuman. Ingat tak? Kita dah masuk ke belum? Saya minta ingat. Niat makmuman sampai bila? Kat mana boleh niat makmuman? Sahaja aku sembahyang fardu Maghrib, nak jadi makmum ni, makmuman boleh. Lepas takbir boleh. Saja aku sembahyang fardu Maghrib, Allahu Akbar. Lepas tu waladdallin amin, makmum boleh. Boleh tak?
Boleh. Sampai bila? Sampai mana? Sampai salam enggak? Bukan. Sampai mana? Betul lah tu kalau bukan tu. Bukan sampai salam. Sampai salam hanya jamak takdim aja. Sampai mana? Rukuk. Sampai imam rukuk dia nak rukuk. Itu jarak, itu masa yang dia boleh niat makmuman. Saja aku sembahyang fardu maghrib. Padahal dia duduk kat belakang jadi makmum, tapi dia tak niat makmum. Baca Fatihah apa semua, settle semua, waladhdallin amin apa semua. Nak rukuk je imam Allahu akbar rukuk, dia pun makmum. Boleh. Kalau dia rukuk baru makmum, batal. Nampak? Dalam takbir, tapi kita bubuh dalam takbir juga. Bagus, jangan ubah-ubah dah. Nak bagi tahu benda tu boleh aja buat, bukan nak suruh buat. Sebab apa? Jika niat makmuman tadi tu bukan dalam takbir, sah semayang, boleh, tapi tak dapat 27. Dapat 1, tapi sah. Jadi Allahu akbar makmum. Kat situ lepas Allahu akbar baru makmum. Maka semayang dia sah ikut imam semua, tapi dapat 1 saja. Dia nak dapat 27, dia kena niat makmum dalam takbir. Walau macam mana pun, kalau kita kata nak niat makmum tu luar takbir, lepas takbir, boleh, tetap kena kata boleh. Sampai mana? Sampai rukuk. Imam rukuk, dia nak rukuk. Imam rukuk, dia tak niat makmuman, dia rukuk, makmum tadi batal. Itu kalau sembahyang biasa. Kalau sembahyang Jumaat, niat makmuman bila? Mesti dalam takbir. Tak boleh luar. Hanya sembahyang Jumaat. Allahu akbar, saja aku solat fardu Jumaat makmuman ataupun imaman, dua-dua sama. Mesti dalam takbir, tak boleh di luar. Hanya sembahyang Jumaat. Sembahyang fardu yang lain boleh sampai rukuk. Niat jamak takdim boleh sampai salam. Niat imaman sampai mana? Tadi makmuman, imam pula. Saja aku solat fardu maghrib imaman. Itu biasa duk buat. Tapi adakah wajib dalam takbir imaman? Tak wajib. Luar takbir boleh? Boleh. Luar tu maksud selepas takbir boleh? Boleh. Sampai mana? Rukuk juga. Sampai salam. Sama macam jamak takdim. Sampai salam boleh. Maknanya dia tak niat imam pun. Lepas tu fil alamin innaka hamidum majid imaman assalamualaikum warahmatullahi boleh. Dari sudut boleh, bukan suruh buat. Boleh, harus. Tapi kalau makmuman kat situ sebelum bagi salam tu fil alamin innaka hamidum majid, makmuman dah lama dah batal, masa rukuk batal dah. Rukuk mula-mula tu. Tu sikit berkaitan hukum. Kita tak buat benda tu sebab tok nenek kita, mak ayah kita dah ajar awal dah. Masuk dalam takbir semua, sibuk nak. Akhir sekali kita duk amal sampai kita lupa itu hukumnya. Sedangkan dia ada hukum. Cuma bukan suruh amal hukum tu, nak bagi tahu itulah hukum. Amal semua dalam takbir terbaik. Bukan saja aku sembahyang fardu maghrib makmuman, kalau jamak takdim, bukan tu aja. Kalau boleh menghadap kiblat 4 rakaat lillahi ta'ala semua dalam takbir. Tapi tu jadi panjang, oi, habis nafas. Jadi gitu pula. Cuma yang terbaik bubuh semua dalam takbir. Tapi tak wajib. Yang wajib qausat taruh tak, yang tadi itulah yang wajib sebut. Jadi kalau kita ni boleh bubuh semua, bubuh semua. Tapi dengan sebab kita nak bubuh semua dengan lillahi ta'ala sampai ke takbir 2-3 kali, cerdik ke gitu? Tak cerdik lah. Buang sikit. Tak boleh lagi, buang sikit. Tak boleh. Saja aku sembahyang fardu maghrib, Allahu akbar je. Lepas tu baru makmuman. Tengok keadaan kita lah. Tapi orang dulu dia tak ajar gitu. Dia ajar siap-siap penuhkan semua dalam takbir. Akhir sekali kita ingat wajib semua. Tidak, yang wajib khasat ta'arud ta'yin je. Saja aku sembahyang fardu maghrib. Tu saja sembahyang fardu zuhur. Itu aja. Itu yang wajib dalam takbir. Okey. Okey, kita sambung lagi. Itu yang kedua, jamak di dalam niat jamak di dalam sembahyang yang pertama, iaitu zuhur atau maghrib jika serta dengan salam yang pertama sekalipun. Kejap. Okey. Dia mula-mula dia niat. Mula-mula dia niat gini. Masa mula-mula tu, masa sembahyang zuhur lah kita ambil tu, dia niat macam mana? Masa dia sembahyang zuhur, usalli fardhu zuhri. Saja aku salat fardu zuhur. Nak campur qasar sekali ke? Qasar lah sekalian. Usalli fardhu zuhri raka'ataini. 2 rakaat. Sebab dah campur qasar. Kalau tak nak qasar, 4 rakaatin. Dia tak semestinya kalau jamak je mesti sekali dengan qasar, tak semestinya. Cuma orang Melayu je bila sebut jamak qasar, jamak qasar. Sedangkan nak buat jamak tak nak qasar pun boleh. Tapi rugilah.
dah dapat diskaun tak nak ambil diskaun, begitu je lah. Dia nak sembahyang 4-4 boleh. Tapi kita mesti, kalau musafir mesti 2-2. Kenapa tak buat 4-4? Adakah kita tahu boleh buat 4-4? Tahu, tapi Allah bagi rukhsah, kemudahan. Rugi tak ambil. Jangan duk belagak, jangan duk jual mahal. Allah bagi. Kalau macam tu tak apa. Ada orang buat 2-2, dia ingat mesti 2-2. Tu silap dia. Bukan mesti 2-2, 4-4 pun boleh. Cuma aku nak buat 2-2, itu adalah sedekah daripada Allah. Jangan duk belagak, ambil 2-2. Buat 2 Zuhur, 2 Asar, 1:30 Maghrib, ke kena? Tak boleh kan? Mana tahu ada orang kata dia sembahyang Maghrib 1:30. 3 Maghrib, 2 Isyak. Ambil dah Allah bagi, ambil. Cuma boleh tak buat 3-4? Boleh. 4 tu Isyak? Boleh. Boleh buat 4-4 Zuhur Asar? Boleh. Nak tahu boleh, tapi kita bukan suruh buat. Kita akan ambil qasar juga. Sebab qasar yang kita bahas sebelum ni. Jadi kalaulah dia nak sembahyang Zuhur jamak takdim tadi dengan Asar, usalli fardhu zuhri rak'ataini. 2 rakaat. Nak tambah qasran pun boleh. Tak nak tambah qasran pun boleh. Sebab dah ada rak'ataini itu dah cukup dah. 2 rakaat. Rak'ataini. Lepas pada tu majmu'an ilaihil asr, atau kalau bahasa Melayu dijamakkan dengan Asar. Jamak takdim lillahi ta'ala. Itu semua tak wajib. Yang wajib saja aku solat fardu Zuhur, kalau nak qasar 2 rakaat. Itu aja. Lepas takbir, lepas tu jamak dengan Asar. Lepas pada tu rakaat pertama boleh, rakaat kedua boleh, masa sujud boleh, masa tahiyat boleh, bila-bila pun boleh. Dalam rakaat janji tak salam lagi. Sebab takut-takut serabut kan? Sahaja aku solat fardu Zuhur 2 rakaat qasar, dijamakkan dengan Asar, jamak takdim lillahi ta'ala. Tak ke serabut gitu. Jadi macam mana nak bagi lega sikit? Sahaja aku solat fardu Zuhur 2 rakaat. Kalau nak qasar, lepas 2 rakaat stop, Allahu Akbar. Lepas tu nak baca doa iftitah kejap. Lepas ni aku nak jamak dengan Asar. Ada niat tu. Cukup dah. Takut-takut serabut dalam takbir tu. Dah lah musafir, penat, serabut, berhenti, lapar perut, nak tunggu makan-makan, R&R macam-macam kan. Tiba dengan niat buat panjang Allahu Akbar. Jadi biasa je. Sahaja aku solat fardu Zuhur 2 rakaat. Selesai. Lepas takbir tu cepat-cepat tak payah tunggu masa tahiyat akhir. Kita boleh tahiyat akhir pun boleh. Lepas tu kalau lupa terus macam mana? Tahu-tahu baca tahiyat akhir salam. Allah tadi lupa niat. Habis. Macam mana? Dia tak boleh sembahyang Asar dah. Zuhur dia sah. Asar dia kena tunggu masa waktu. Jadi baik kalau tak nak buat dalam takbir, saja aku solat fardu Zuhur 2 rakaat, Allahu Akbar. Lepas tu jamak takdim ataupun jamak dengan Asar dalam hati. Lintah je gitu. Baca je gitu kat dalam hati. Settle dah. Takut-takut lupa. Ada orang mentang-mentang lah boleh tanya salam, sembah salam masa tahiyat. Lepas tu at-tahiyat tak ingat benda dah. Lepas tu bagi salam. Lepas tu macam mana? Boleh tak dia nak sembahyang balik lepas pada tu? Maksudnya yang tadi, ya Allah tadi tu kira cancel, aku nak sembahyang balik. Tak boleh dah. Tak boleh dah. Dia tak boleh ulang balik. Walaupun tak boleh sebab dah sembahyang tu dah sah. Dia tak boleh ulang balik sembahyang 2 rakaat dengan niat jamak takdim. Tak boleh dah. Sebab tu kena, itulah. Dia kena hati-hati lah. Sebab tu orang tua-tua dulu ajar dalam takbir terus. Cuma kita lah panjang sangat pula. Okey? Okey, itu kalau dia niat sembahyang Zuhur, sembahyang jamak takdim Zuhur dengan Asar masuk dalam Zuhur. Dia niat Zuhur, sahaja aku solat fardu Zuhur 2 rakaat. Lepas tu jamak takdim boleh dalam sembahyang. Masa sembahyang Asar, lepas tu bangun untuk sembahyang Asar. Lepas habis 2 rakaat tu bangun untuk sembahyang Asar. Masa nak sembahyang Asar tu niat apa? Usalli fardal asri, nak 4 rakaat boleh, 2-4 boleh, bukan mesti 2-2, bukan mesti 4-4, 2-4-4-2 boleh, tapi tak niat qasar. Cuma macam tadi lah, dah bagi diskaun tu, jangan duk belagak pula, ambil ajalah, free. Jadi sahaja aku solat usalli fardal asri rak'ataini. Lepas tu kalau nak qasar rak'ataini tu dah kira qasar lah. Ataupun usalli fardal asri qasran. Sama je. Qasar dengan rak'ataini sama je. Qasar tu pendek, rak'ataini 2 rakaat. Lillahi ta'ala. Ataupun yang paling mudah, sahaja aku solat fardu Asar 2 rakaat. Allahu Akbar. Soalannya, jamak takdim wajib niat tak?
Sebab yang jamak takdim tadi dalam zuhur, yang kata niat daripada takbir sampai salam masa sembahyang asar. Tak perlu niat. Niat apa? Saja aku solat fardu asar 2 rakaat. Settle. Jamak-jamak takdim tak payahlah. Sebab apa? Sebab jamak takdim tu telah diniat dalam sembahyang yang pertama. Telah diniat dalam sembahyang yang pertama. Macam tu juga maghrib, sama juga maghrib. Saja aku solat usolli fardal maghribi salasa raka'atin lah. Okay? Majmu'an ilaihi al-isya, jamak taqdim lillahi ta'ala, atau yang lebih bahasa Melayu je, sahaja aku solat fardu maghrib 3 rakaat. Dah tak boleh buat apa dah. Arba'a rakaat, salasa raka'atin tak boleh buat apa dah. Sebab dia tak boleh potong 2. Jadi usolli fardal maghribi salasa raka'atin. Sebenarnya nak niat salasa raka'atin tu tak niat pun tak apa. 3 rakaat. Yang wajibnya saja aku solat fardu maghrib. Tu je. Usalli fardal maghribi. Tu cukup dah. Habis. Nak tambah jamak takdim dalam tu boleh lah. Kan boleh jamak takdim waktu yang pertama dalam takbir boleh sampai salam. Kalau serabut sangat takbir dulu. Waladhdallin amin. Jamak takdim. Tak kisahlah, saya saja letak kat mana-mana nak letak pun. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Jamak takdim, dia letak situ. Letaklah celah mana pun. Tak ada masalah. Jangan lupa je. Okey, dah niat. Lepas pada tu, lepas habis sembahyang maghrib terus sembahyang isyak. Sama juga, nak buat 4 boleh, nak buat 2 boleh. Okey, katalah nak buat 2, Allah dah bagi sedekah, ambil ajalah. Jadi usalli fardal isya'i raka'ataini. Lillahi ta'ala. Sahaja aku salat fardu isya 2 rakaat. Habis jamak takdim dah niat dalam maghrib tadi. Dah niat dalam maghrib tadi. Okey, senang je. Ada lagi tak? Okey, yang ketiga. Syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga, wajib berturut-turut. Ni yang saya sebut tadi tu. Wajib berturut-turut, atau bahasa lain muwalat. Wajib berturut-turut di antara 2 sembahyang itu. Dengan bahawa tiada menyelangi antara keduanya, 2 sembahyang tu, masa yang lulus, masa yang cukup, 2 rakaat sembahyang yang ringan keduanya. Okey, kita kena try sendiri. Kalau kita sembahyang 2 rakaat solat sunat, berapa minit? Jangan buat wajib, semua sunat. Terbalik. Jangan buat sunat, semua wajib. Dalam solat sunat 2 rakaat tu, buat yang wajib saja. Takbir. Lepas tu, doa iftitah. Itu sunat. A'udzubillah. Tak payah baca. Terus bismillah. Waladhdallin. Amin pun tak payah baca. Rukuk pun subhana rabbiyal azim pun tak payah. Yang penting nak buat yang wajib-wajib je. Bukan suruh buat, nak tengok berapa minit. Agak-agak berapa minit? 2 minit. Cukup-cukup 2 minit. Fatihah dia lebih kurang 25 saat gitu. Rukuk i'tidal tu cukup-cukup syarat je, cukup syarat. Janji sah. 2 minit. Okey, bila kita dah dapat 2 minit, kita boleh letaklah dekat ni. Wajib berturut-turut antara 2 sembahyang, zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak, dengan bahawa tiada menyelangi, tak boleh ada jarak keduanya itu 2 minit. Dia suruh masa yang lulus 2 rakaat sembahyang yang ringan, kita tukar teruslah 2 minit dah kira tadi. Jadi kalau sembahyang zuhur, lepas tu nak sembahyang asar, lepas sembahyang zuhur nak sembahyang asar, takbir sembahyang asar tu, takbiratul ihram nak sembahyang asar tu lebih 2 minit, tak boleh dah, tak sah. Asar tu tak sah. Dia jadi asar nanti kena sembahyang waktunya. Jadi, okey, apa yang dia buat dekat tengah-tengah tu? Dekat tengah-tengah tu apa dia buat? Buat benda baik. Azan. Dia tak kira azan ke, qomat ke, wirid ke, baca doa ke, sembahyang sunat ke. Dekat tengah-tengah tu nak sembahyang ba'diyah. Dia sembahyang. Tak kira dia buat apa. Batuk ke, sakit kepala ke, pergi makan cari ubat ke, makan nasi, minum air ke, pergi toilet ambil buang air kecil ke, atau ambil uduk ke, tak kira dia buat apa pun. Di antara salam yang sembahyang yang pertama, kalau zuhur,
salam sembahyang Zuhur dengan takbir sembahyang Asar. Jangan lebih 2 minit di antara tu. Macam tu juga salam sembahyang Maghrib dengan takbir sembahyang Isyak. Tak boleh lebih 2 minit. 2 minit tu tak ada pun dalam kitab. Dia kata yang cukup-cukup lulus 2 rakaat solat sunat ringkas. Kita kira kan. Okey. Jadi itu syarat yang ketiga. Dia panggil mualat. Mualat tu dia panggil, berturut-turut. Kadang-kadang kita buat apa time tu biasanya? Kita buat apa? Baca doa. Ada yang sembahyang sunat. Tak habis, tak boleh. Tak boleh. Sama terus. Kalau nak duduk sekejap ke bertenggerak, jangan lebih 1 minit cukup. Jangan. Biasanya ambil wuduk boleh jadi. Nak ketuk, jangan ketuk lagi. Ketuk lepas habis sembahyang kedua. Bukan apa, kalau tidak dia ambil wuduk tak sempat, dia kena sembahyang Asar. Tak jadilah jamak takdim, dia tunggu Asar baru boleh sembahyang Asar. Kena jaga tu. Biasa orang buat sembahyang sunat, dia pergi doa, berdoa, takkan dia pergi makan kot, tak logik kok. Dia pergi makan sampai sambung balik sembahyang, tak adalah. Biasa orang buat gitu, tak boleh. Tak boleh. Walaupun benda tu benda baik lah kita kata, nak qomat ke, qomat tak sampai. Katalah dia qomat panjang, qomat 3 minit. Lama qomat dia. Maka tak boleh. Qomat biasa pendek je. Kalau boleh qomat yang pendek dalam 10 saat, elok qomat. Sunat qomat. Ya. Yang penting jangan lebih 2 minit. Jangan lebih 2 minit. Apa lagi? Dia tidur ke, makan minum, tukar pakaian ke, semua tu tak boleh tu. Lebih 2 minit tu. Lebih 2 minit. Ataupun terkena najis ya. Tak cicak kena. Lepas mayang tu kena tak cicak. Bagi salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, pop. Nak sembahyang kedua, benda tak cicak. Berlari lagi basuh. Jangan buat jalan basuh, jangan. Pergi basuh, datang balik, kalau lebih tak sah sembahyang yang kedua. Berlarilah pergi. Tapi kalau jauh, kalau masjid jauh-jauh kan, jauh memang boleh. Basuh sembahyang kat tepi tu je. Jangan pergi kat dalam kapet tu, sembahyang je tempat mana janji tak ada najis. Sebab 2 minit tadi. Tu syarat dia. Apa lagi ya? Apa lagi? Okey, macam mana kalau macam tu, dia mesti jamak takdim ni, sembahyang Asar dalam waktu Zuhur, sembahyang Isyak dalam waktu Maghrib ni, dia mesti mualat berturut-turut. Macam mana kalau dia nak sembahyang sunat? Dia jenis orang sembahyang sunat. Macam dia nak sembahyang sunat? Tunggu habis. Betul juga, tapi sebenarnya gini. Mula-mula kalau kita ambil Zuhur kan. Mula-mula sebelum sembahyang Zuhur tu kan boleh sembahyang 2 rakaat qabliyah Zuhur. Boleh tak nak sembahyang qabliyah Asar? Mana boleh? Tak masuk Asar lagi. Qabliyah Zuhur 2 rakaat. Kalau nak buat 4 lah, kita ambil yang 2. Kemudian sembahyang fardu Zuhur 2 qasar. Lepas tu boleh ke ba'diyah? Jangan buat hal. Buat ba'diyah habis. Tak boleh dah sembahyang Asar. Habis tu terus sembahyang Asar 2. Okey. Lepas pada tu sembahyang ba'diyah Zuhur 2. Lepas tu qabliyah Asar 2. Lepas tu ba'diyah Asar ada. Mana ada? Okey. Tu je lah. Maknanya dia sembahyang qabliyah Asar lepas sembahyang Asar. Soalan balik. Boleh ke sebenarnya? Kalau bukan jamak tu, bukan jamak. Boleh tak kalau kat sini dekat biasa nak sembahyang qabliyah sebelum Asar, qabliyah tu sebelum Asar, nak sembahyang lepas Asar. Boleh tak sembahyang qabliyah subuh, yang 2 rakaat sebelum subuh tu yang lebih afdal, lebih baik daripada dunia dan seisinya, Nabi kata tu, yang 2 rakaat sebelum solat subuh tu, nak solat qabliyah subuh lepas subuh. Boleh. Mazhab Syafi'i boleh. Jangan tengok orang lepas sembahyang subuh, lepas tu dia sembahyang sunat. Lepas subuh haram sembahyang. Ni sembahyang apa benda ni? Dah. Yang haram sembahyang tu kalau bukan tuan sembahyang. Contoh sembahyang hajat ke sembahyang apa tu tak boleh. Tapi kalau dia tu tuan waktu, boleh. Contohnya qabliyah subuh, dia adalah tuan waktu subuh. Yang sunat lah, yang sunat. Kalau fardu tu itu yang wajib. Yang sunat tu qabliyah. Bila dia tuan waktu, dia boleh sembahyang bermula masuk subuh sehingga habis subuh, walaupun selepas sembahyang subuh. Pada mazhab Syafi'i ramai orang salah faham gini. Kalau dia nak sembahyang qabliyah subuh,
dia sembahyang qabliyah subuh, baru sembahyang fardu subuh. Kalau dia dah sembahyang subuh, tak boleh sembahyang qabliyah subuh. Itu bukan mazhab Syafi'i, itu mazhab Hambali. Mazhab Hambali, bila dah sembahyang fardu, tak boleh sembahyang qabliyah lah. Mazhab Syafi'i, qabliyah tu nama je qabliyah, sebelum, tapi boleh buat selepas. Qabliyah tu maksud sebelum, tapi sebenarnya boleh buat selepas. Bukan mesti terpaksa, tidak, saja-saja pun boleh. Contohnya ada nak sembahyang subuh, tengok tak ada lagi imam, relax dulu. Bila dia relax dulu, kenapa tak nak sembahyang sebelum subuh ke sunat 2 rakaat sebelum subuh? Nak sembahyang lepas subuh lah. Boleh. Bukan semestinya dia datang imam dah sembahyang subuh, dia pun takbir Allahu Akbar, tak apalah, sekejap lagi lah aku sembahyang qabliyah subuh, sebab imam pun dah takbir. Itu memang patutlah dia buat gitu. Kalau dia saja-saja pun tak ada masalah. Dia bukan mesti masyaqqah darurat ke, bukan. Dia boleh, sebab itu tuan punya waktu. Jadi pada mazhab Syafi'i, boleh solat qabliyah walaupun selepas solat fardu, janji dalam waktu. Kalau sebelum asar, solat sunat sebelum asar, solat sunat sebelum fardu asar tu qabliyah asar, boleh buat lepas asar. Sama ada masa dia datang masjid surau tu dah sembahyang asar, dia sembahyang asar, lepas tu dia sembahyang qabliyah pun boleh, ataupun dia saja je minum air kat luar, malah aku sembahyang lepas ni sembahyang sunat. Lepas tu dah qomat, dia sembahyang asar, lepas sembahyang asar dia sembahyang 2 rakaat qabliyah, boleh. Sebab qabliyah asar tu tuan punya waktu, dia boleh sembahyang kat mana dia nak, tapi tuan yang sunat lah, dia sembahyang kat mana dia nak. Itu mazhab Syafi'i. Berbeza dengan mazhab Hambali. Bila dah sembahyang fardu, tak boleh dah qabliyah. Sebab nama dah qabliyah sebelum. Kenapa kau nak buat selepas? Itu mazhab lain. Jadi dalam masalah ni tak ada masalah. Tak ada masalah. Iaitu dia sembahyang 2 rakaat sebelum Zuhur. Dia sembahyang fardu Zuhur 2 rakaat, fardu asar 2 rakaat. Boleh tak dia sembahyang ba'diyah Zuhur? Dah, boleh lah lepas Zuhur boleh sembahyang ba'diyah Zuhur. Boleh tak sembahyang qabliyah Zuhur asar? Boleh sembahyang qabliyah asar sebab dia sembahyang asar tadi. Habis boleh ke lepas sembahyang asar baru qabliyah asar? Kan boleh sebut tadi. Dia tak ada masalah. Macam tu juga maghrib isyak. 2 rakaat sunat sebelum sembahyang maghrib. Lepas tu sembahyang maghrib fardu. Lepas tu sembahyang isyak qasar lah kata buat 2 rakaat. Lepas tu ba'diyah maghrib. Lepas tu qabliyah isyak. Lepas tu ba'diyah isyak. Boleh. Tak ada masalah pun. Okey. Okey, mualat. Jadi mualat ni dia ada beberapa hukum yang berkaitan. Contohnya dia sembahyang, bila dia sembahyang yang pertama selesai, sembahyang Zuhur katalah selesai, lepas tu dia sembahyang asar. Masa dia sembahyang asar tu jatuh tahi cicak dekat dia, maka dia tak boleh sembahyang asar dah. Bila jatuh tahi cicak batal sembahyang dia. Dia nak basuh tahi cicak tu, bukan. Dia sedar tahi cicak tu ada setelah habis sembahyang asar. Dia sembahyang Zuhur, okey, clear. Lepas tu terus sembahyang asar, clear. Lepas habis sembahyang asar, tengok ada tahi cicak. Tahi cicak tu kena waktu asar, bukan waktu Zuhur, masa sembahyang asar. Maka dia tak boleh sembahyang asar dah. Sebab apa? Putus mualat. Dia kena buang tahi cicak tadi. Lepas tu dia nak sembahyang asar, boleh? Nak sembahyang asar dia syarat mualat berturut-turut. Di antara salam sembahyang Zuhur dengan takbir sembahyang asar tu tak boleh lebih 2 minit. Dia sembahyang tadi tu berapa lama yang ada tahi cicak yang tak sah tu? Maka tak boleh dah. Tunggu asar baru boleh sembahyang. Kalau ada tahi cicak. Okey. Baca lagi yang ketiga selesai. Yang ketiga selesai. Yang keempat, kekal safarnya hingga takbiratul ihram sembahyang yang kedua. Kekal safarnya, kekal musafirnya hingga takbiratul ihram sembahyang yang kedua. Ini dalam keadaan sembahyang berjalan atas kenderaan kot. Macam mana nak sampai tengah sembahyang? Dia mesti ketika dia takbir sembahyang yang kedua, kalau Zuhur asar, masa dia takbir sembahyang asar tu dia masih lagi musafir, tak sampai rumah dia lagi, tak sampai qaryah dia lagi. Kata kenapa nak sampai? Mesti dia berhenti masjid. Kalau berhenti masjid di luar qaryah dia selesai lah. Habis macam mana boleh sampai? Mungkin naik kereta api ke,
Kalau orang dulu naik atas gajah yang besar tu. Kan atas gajah tu macam ada rumah. Dia sembahyang Zuhur. Masa nak takbir asar je, nak jamak takdim ni, tahu-tahu sampai dah rumah dia. Tak boleh dah takbir. Itulah dalam keadaan perjalanan lah. Mungkin kereta api, rumah dia tepi stesen kereta api. Jadi bila dia sembahyang atas kereta api, dia sembahyang Zuhur, cantiklah masa musafir. Baru nak takbir asar, dah sampai dah dekat stesen. Rumah dia tepi tu je. Mari sampai karya dia lah. Tak boleh dah. Tak boleh dah sembahyang sebab dah sampai. Dia mesti takbiratul ihram yang kedua tu mesti dalam musafir lagi. Walaupun disudahi sembahyang di qaryah dia. Contoh, dia sembahyang Zuhur dalam musafir, tapi dalam perjalanan ni, berjalan ni, dia sembahyang asar, takbir tu Allahu Akbar, masih lagi dalam musafir. Baru baca Fatihah sampai rumah dia. Tak apa. Yang penting takbir tu. Lepas tu dia kata takbir. Kekal safarnya, musafirnya hingga takbiratul ihram sembahyang yang kedua. Takbir je sembahyang yang kedua. Bukan sembahyang yang kedua, takbir sahaja. Lepas takbir, sampai rumah, tak apa. Teruskan sembahyang dia sah. Jangan takbir yang kedua tu, takbir yang kedua tu dah sampai, tak boleh. Maknanya takbir ketika musafir, dia sudah salam dia, tahiyat dia ketika dah sampai. Ini untuk dalam perjalanan yang berjalan, kenderaan yang berjalan. Kalau tak berjalan, atas kapal ke, naik kapal, sampan ke, bot ke, yang mana rumah dia tepi pantai. Kalau rumah dia kena masuk ke dalam, itu bukan qaryah dia tu. Rumah dia betul-betul tepi pantai. Begitulah. Okey. Dan tiada disyarat wujud apa ni? Wujud safar. Seperti pada takbiratul ihram sembahyang yang pertama. Maksudnya dan tiada disyarat wujud safar. Maksudnya tak perlu lagi dia musafir macam dalam takbiratul ihram sembahyang yang pertama. Sah walaupun di qaryah ketika sedang solat sekalipun. Ini sebut tadi tu. Takbir yang kedua dalam musafir, kesudahan tak syarat di musafir. Itu betul, tidak syarat, tidak disyaratkan wujud musafir tadi. Pada takbiratul ihram sembahyang yang pertama. Dan tiada disyarat wujud safar seperti pada takbiratul ihram sembahyang yang pertama. Takbiratul ihram sembahyang yang pertama dia wajib musafir. Tapi sembahyang yang kedua, takbiratul ihram sembahyang yang kedua wajib musafir lagi. Tapi ketika sembahyang yang kedua tak wajib musafir. Walaupun dah sampai pun tak apa. Sebut tadi lah sebenarnya. Yang keempat, yang ni jarang berlaku ni. Ni jarang berlaku sebab kita nak naik apa? Naik kapal terbang, naik apa? Naik bas mana sembahyang atas bas? Nak naik apa nak sembahyang atas tu? Kan? Itulah. Tak berlaku lah. Yang kelima, syarat yang kelima, berkekalan waktu sembahyang yang pertama dengan yakin hingga memberi salam yang kedua. Sebut dah juga sama tadi. Solat kalau Zuhur Asar, solat Zuhur mesti dalam Zuhur, solat Asar pun mesti dalam Zuhur. Baru jadi jamak takdim. Kalau solat Zuhur tu dalam Zuhur, solat Asar tu dah dalam Asar, itu bukan jamak dah, itu sembahyang tunai dah tu. Tu dia kata je ni. Mestilah solat Zuhur tadi dalam Zuhur, solat Asar pun dalam Zuhur. Okey. Kalaulah solat Asar dalam Asar, maksudnya dia solat Zuhur. Solat Zuhur, kemudian lepas dia solat Zuhur, baru nak takbir Asar sampai rumah. Bukan. Baru nak takbir Asar, masuk Asar. Betul. Sampai rumah tadi nombor 4. Nombor 4 dari sudut tempat, nombor 5 dari sudut waktu. Sembahyang Zuhur okeylah, waktu Zuhur. Baru lepas tu terus bangun-bangun terus sembahyang Asar, tak boleh lama ni. Baru nak takbir Asar, Allahu Akbar sembahyang Asar. Azan Asar. Kalau dikatalah dia niat jamak sekalipun, tetap jadi tak jamak juga. Jamak apa dah masuk waktu Asar, jadi tunailah. Sahlah sembahyang dia, tak jadi jamak takdim. Okey? Syarat yang keenam. Ini susah sikitlah ni. Zan ia akan sah sembahyang yang pertama supaya keluar perempuan yang mutahayyirah, maka tiada harus baginya jamak takdim. Ini susah sikitlah. Iaitu perempuan yang mutahayyirah, mutlaqah. Apa pun perempuan mutahayyirah?
Ha? Mutahayyirah. Perempuan yang mutahayyirah. Tak tahu tak? Tak pernah mengaji haid lah ni. Haid ni faid istiadah. Perempuan mutahayyirah ni perempuan yang tercengang. Tercengang, kehairanan. Tentang haid dia. Contohnya darah keluar, katalah dah 2 bulan dah, 60 hari tak berhenti-henti. Lebih 60 hari dah tak berhenti-henti. Contoh ni. Dan dia tak catat berapa hari bulan mula keluar ke. Kalau ada warna-warna tak catat pun. Dia tak catat pun. Dia tak peduli. Dia ingat normal sekali lebih 2 bulan contohlah. 60 lebih hari, tak ingat berapa hari dah pun. Lepas tu dia wajib sembahyang tak? Kalau haid macam mana? Kalau istiadah macam mana? Itu jadi mutahayyirah. Bila kita tanya berapa hari bulan mula mari haid yang mula-mula hari tu, tak tahu. Lepas tu dah biasa dulu sebelum ni masa normal berapa hari sebulan? Tak tahu. Semua tak tahu. Datang awal bulan ke tengah bulan ke akhir bulan. Yang normal, yang dulu-dulu tu. Tak tahu, semua tak tahu. Itu dia panggil perempuan mutahayyirah. Hairan. Perempuan kehairanan, perempuan tercengang. Soalannya, sekarang ni dah 60-70 hari lebih tak tahu berapa hari keluar. Nak semayang ke tidak? Takkan kita nak kata tak payah semayang lah, tunggu mengerti gitu? Ataupun takkan kita nak kata semayang aja lah, nak kata gitu? Berani kata gitu? Sebab bila kita kata gitu, dia akan semayang atau dia akan tinggal semayang mengikut kita cakap. Kalau salah, berdosa kita. Betul? Tak, aku tak nak peduli. Kau punya pasal. Macam tu lah kot. Siapa suruh kau tak boleh? Patutnya hari ni keluar, tulis pukul berapa hari bulan. Kalau dia berhenti, tulis bila berhenti. Kalau keluar balik, tulis keluar balik. Kalau ada sifat-sifat darah warna merah ke warna hitam, tulis. Baru bagi maklumat tu, baru boleh selesai. Ini semua tak tulis, tak tahu benda. Bila kita kata keluar awal bulan ke tengah bulan, pun tak tahu. Yang tahu dah lama dah tak berhenti-henti. Maka perempuan, dia panggil mutahayyirah. Perempuan macam ni, dia perlu ihtiyat, iaitu berjaga-jaga. Ihtiyat. Dalam keadaan dia ihtiyat, ada keadaan yang wajib dia semayang dengan zon. Ini tak faham pun tak apa kot. Saya ada karang satu kitab bab ni, lama dah, cetakan kelima dah sekarang. Saya ingat dulu saya cakap berapa tahun lepas tak. Saya ada buat ni dekat Hotel Mandorah, ingat? Pakat-pakat mari je, seorang tak mari. Saya ada buat pelancaran kitab tahun 2022. Tak ingat lah tahun lepas ke. Baru ni lah, tak, sebelum ni lah, saya pun tak ingat tahun bila. Jemput mari. Seorang tak mari macam ni. Orang satu Malaysia datang masa tu. Jaya Gading tak ada. Yelek, orang gepet. Tapi satu Malaysia, Singapura datang, Melaka datang, Johor datang. Padahal Mandorah tu berserah setengah jam. Itu kalau tekan slow-slow. Kalau tekan laju sikit, silat-silat 20 minit macam mana ni cerita lama tak silap dia lah 2023 dua-dua kan. Saya ada buat pengumuman ni, saya ingat lagi. Asal dah buat nganga gitu ya kedok. Asal dah buat aku dah offer dah datang lagi tu. Ada Hotel Mandorah saya buat sini. 100 lebih orang datang. Oh bukan. Bukan silap, bukan 2022, 2023. Ni ada orang betul kan? 2023. Maknanya baru tahun lepas. Takkan tak ingat lagi. Setahun lebih, baru setahun setengah baru. Ada belaka ni, buat tercengang ni. Okey. Adalah bahas tentang mutahayyirah ni. Okey. Yang mana dia wajib ihtiyat dengan cara zon. Tu sebab tu zon tu dengan sangkaan kuat, ada dengan kiraan-kiraan tertentu bahawanya waktu darah tu adalah waktu suci. Bila zon ianya waktu suci, maka baru boleh jamak takdim. Kalau dia waktu tu zon dia, ihtiyat dia waktu tu waktu haid, maka dia tak boleh. Maka tiada harus baginya jamak takdim, tak boleh.
Yang ini bagi perempuan mutahayyirah. Habis. Habislah 6 syarat jamak takdim. Jamak takdim syarat yang besarnya, pertama mesti tertib. Zuhur dulu baru asar, maghrib dulu baru isyak. Tu syarat-syarat besar. Syarat yang kedua, dia niat dalam sembahyang yang pertama bermula dalam takbir sampai salam. Mana-mana boleh. Niat apa ni? Niat sembahyang. Bukan niat sembahyang, niat jamak takdim. Syarat ketiga, dia mesti berturut-turut sembahyang yang pertama dengan kedua, salam sembahyang pertama dengan takbir sembahyang kedua tak boleh lebih 2 minit. Okey? Yang keempat, dia mesti dalam musafir ketika takbiratul ihram tu. Ini tak berlaku kat kita lah. Okey? Dan syarat yang kelima, sembahyang dia tu dua-dua sembahyang mesti dalam waktu zuhur kan? Kalau maghrib isyak mesti dalam maghrib lah, baru jadi jamak takdim. Dan syarat keenam bagi perempuan mutahhirah. Okey. Itu jamak takdim. Ambil asar masuk dalam sembahyang awal, masuk dalam zuhur. Ambil isyak sembahyang awal masuk dalam maghrib. Macam mana kalau terbalik? Ambil zuhur sembahyang dalam asar, tinggal sembahyang dulu. Atau ambil maghrib masuk dalam isyak, tinggal sembahyang dulu lepas tu sembahyang. Dia panggil jamak takhir. Jamak takhir mudah je. Paling mudah daripada jamak takdim susah sikit. Jamak takhir senang aje. Ada 2 je syarat. Tu. Jamak takdim, jamak takhir paling mudah. Jadi kalau nak buat, kalau serabut-serabut sangat buat jamak takhir. Tinggal lagi pun mudah tu, lagi tinggal sembahyang dulu. Lagi mudah. Kalau kita musafir kan, ada hal ada apa, tinggal sembahyang dulu. Masa waktu yang kedua baru sembahyang. Dia panggil jamak takhir. Dia mudah aja. Tengok. Yang pertama, syarat pertama, diniat akan jamak di dalam waktu yang pertama. Okey. Ya. Niat jamak takdim dalam sembahyang yang pertama. Niat jamak takhir dalam waktu yang pertama. Faham tak waktu? Waktu sembahyang. Okey, zuhur pukul berapa sampai pukul berapa? Pukul 1 sampai pukul 4, 10 katalah. Zuhur pukul 1 tengah hari sampai 4.10 baru masuk asar. 1 sampai 4.10. Itu dia panggil waktu zuhur. Niat jamak takhir tadi dalam waktu tu. Berjam boleh niat. Pukul 1 boleh, 1.30 boleh. Tengah-tengah membeli belah, tengah bayar. Shopping dengan bayar. Kecing bayar tu maksud dia niat jamak takhir. Aku nak jamak takhir. Masa bila lagi? Tengah buang air pun boleh. Saya nak bagi tahu di mana-mana je, bukan suruh buat. Masuk dalam toilet pun boleh. Sambil gosok gigi boleh. Janji dalam waktu yang pertama. Sambil buat apa saja. Naik kereta boleh, sambil sebelum tidur boleh. Janji waktu yang pertama. Waktu pertama maksudnya zuhur dengan maghrib lah. Kalau maghrib pukul 7 sampai pukul 8.15 contohnya. Tu maghrib. Boleh niat daripada pukul 7 sampai 8.15. Niatlah. Dia ada detail ni, sekejap kita baca. Niatlah waktu tu. Berapa jam tu boleh niat. Di mana-mana ketika pakai baju ke, telanjang bogel ke, tak kira. Nak bagi tahu boleh mana-mana je. Tak semestinya kena duduk dekat dalam masjid, tak semestinya duduk dekat saf, tak semestinya. Masa bila-bila je. Okey. Boleh niat. Jadi jamak takdim niat dalam sembahyang yang pertama, jamak takhir niat dalam waktu yang pertama. Bukan dalam sembahyang, dalam waktu. Okey. Tapi detail dia, jikalau tinggal ia kadar lulus sembahyang yang mempunyai waktu itu di dalamnya sekalipun memadalah. Walaupun tinggal 4 minit lagi, 5 minit lagi. Contohnya, dia nak niat zuhur dengan asar. Okey? Dia kena niat dalam zuhur lah, waktu yang pertama. Tapi lagi 5 minit nak masuk asar. Baru dia niat, aku nak buat jamak takhir. Boleh, memadai. Walaupun 5 minit. Dengan syarat, kalau dia sembahyang buat yang wajib-wajib sembahyang zuhur, cukup. Buat yang wajib-wajib. Sunat langsung tak buat. Berapa minit? Zuhur. Sebab tu saya sebut 5 minit tadi. 5 minit cukup dah. Jangan baca yang sunat-sunat, semua wajib je. Bukan suruh buat, nak ambil masa tu. Dapat 5 minit, jika lagi 5 minit nak habis zuhur, dia baru niat jamak takhir dekat situ. Okey. Memadai. Tu dia kata memadai. Macam tu juga, lagi 4 minit nak masuk isyak, baru niat jamak takhir. Boleh. Sebab dia boleh daripada sepenuh waktu kan. Okey. Ini pendapat dalam kitab ni. Ada kitab lain, dia lagi mudah. 1 minit je lagi. Nak habis waktu pun boleh niat juga. Ada khilaf lah. Ada ulama kata, waktu sembahyang tu 5 minit lah. Ada ulama kata tidak, 1 rakaat aja.
Memadai, ada satu rakaat je dalam waktu pun cukup dah. Contohnya, kalau pukul 4.10 asar, dia niat jamak takhir 4.9. Sah. Tapi dalam kitab kita tak boleh lah. Kitab lain kata boleh. Jadi ada khilaf ulama. Seminit. Yang tak boleh, lagi 15 saat. Nak masuk asar, baru niat jamak takhir. Tak boleh. Jadi qada. Berdosa. Alright. Syarat pertama tu. Syarat pertama, niat nak jamak takhir dalam waktu yang pertama. Senang kan? Masa bila pun boleh buat. Tak kira time bila pun. Okey? Senang kan? Syarat yang kedua, berkekalan safarnya hingga sempurna kedua-dua sembahyang. Dua-dua sembahyang tu mesti dalam musafir. Memanglah. Kau dah sampai rumah, macam mana nak jamak lah. Tu je syarat dia. Tu je. Senang je jamak takhir. Jamak takhir lagi senang daripada jamak takdim. Habis niat macam mana? Kalau nak niat yang penuhnya, okey, satu lagi, jamak takhir dia tak semesti kena buat zuhur dulu baru asar macam jamak takdim. Jamak takdim mesti ikut tertib. Zuhur dulu baru asar, maghrib dulu baru isyak. Jamak takhir tak ada masalah. Kalau zuhur nak sembahyang dalam waktu asar, dia sembahyang asar dulu baru zuhur pun boleh. Zuhur dulu baru asar pun boleh. Mana lagi baik? Zuhur dulu baru asar. Maghrib dulu baru isyak, itu lebih baik daripada isyak dulu baru maghrib. Itu kalau jamak takhir. Jamak takdim buat macam tu, habis. Tak sah kan sebut tadi. Okey. Niat macam mana kalau nak niat? Usalli fardhu zuhri raka'ataini qasran majmu'an ila al-'asri jamak takhir lillahi ta'ala. Saja aku solat zuhur 2 rakaat qasar, jamak takhir. Panjang tak? Okey. Macam mana nak niat yang paling pendek? Jamak takhir. Senang aja. Ketika sembahyang zuhur tak sembahyang lah, niat aku nak jamak takhir. Masuk je asar, takbir, sahaja aku solat fardu zuhur. Usalli fardu zuhri. Tu je. Allahu akbar. Habis tu niat apa? Usalli fardhu asri. Allahu akbar. Ya. Kalau nak 2 rakaat, rakaat ini. Tak ada ke jamak takhir niat? Dalam jamak takdim ada kan niat jamak takdim dalam sembahyang yang pertama? Dalam jamak takhir tak ada. Jamak takhir tak payah niat. Kenapa? Kan dia dah niat jamak takhir dalam waktu yang pertama. Itu kira dah tu. Jadi ketika sembahyang tu, nak sembahyang zuhur ni, waktu asar, sahaja aku solat fardu zuhur. Allahu akbar. Sahaja aku solat fardu zuhur 2 rakaat lah, nak pendek kan. Allahu akbar. 2 rakaat, bangun. Perlu ke mualat? Tak perlu. Nak makan nasi dulu, sejam baru sambung sembahyang yang kedua. No problem. 2 syarat je dia ada tadi. Tu jamak takhir mudah. Jamak takdim tak boleh. 2 minit je. Mugi kecing, ambil wuduk, habis dah, tak boleh dah sembahyang. Jamak takhir bukan pergi kecing, pergi berok, pergi kecing, cerah perut, semua ada situ. Sambung, pergi makan lagi sambung. Dah berapa ni? 2 jam dah ni. Tak apa, baru sembahyang apa? Tadi sembahyang zuhur, lepas tu baru sembahyang asar. No problem. Senang lah, tu jamak takhir senang. Jamak takhir. Cuma sunat, buatlah cepat-cepat. 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar cepat-cepat. Itu sunat, tak wajib. Tu jamak takhir. Senang kan? Jadi niat ajalah saja aku solat fardu maghrib. Selesai. Lepas tu saja aku solat fardu isyak 2 rakaat. Selesai. Jamak-jamak takhir tak payah niat sebab dah niat dalam waktu yang pertama. Okey, selesai. Wallahu alam. Fasal yang 13. Kan susah pun kalau ngaji. Tak ngaji tu payah. Fasal yang ke-13, sembahyang berjamaah. Tangguh dulu, kita sambung minggu hadapan hari dan waktu yang sama. Kita senang tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.